A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi wa ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Oh, Jasni Ahmad ya, merebut semula tempat dia ya. Saudara Jasni ni pensyarah JUM, dia selalu dapat nombor 1. Lama dah tak dapat nombor 1, sekarang pagi ni Johan balik. Ya, dia Johan balik diikuti oleh Khairul Hazri, Kamisa Rasman, Sabri Dasdas ya. Kamisa Rasman tadi, Sabri Das, Zaim Hadi Miskam ni top 5 ni. Wow, Putri Nur Suhada. Ni jagang ni. Khairul Syarifah ya. Lepas tu Rifah Marjan, Siti Zaz, Muhammad Tuah ya. Lepas tu siapa? Intan Aziz, Intan Sumaya, Cik Nun Abu Bakar ya. Amaris Gita Smith ada, Lina Mumin, Hani Triana. Oh, ni hari Isnin ni. Azwan Wan, Diana, Nur Aziz ya, Zarus Ismail, Yati Setia, wah, Puan Zainun dari Singapura, Mardiana, Zulfarid, Alam Ahmad ya, Faridah Derus, waalaikumsalam, Lili Rahimah, Nurlinda, Uswatun Hasanah ni. Oh, ni ramai lama tak nampak ni ya. Ismailu Osman dah sebut, Fatin Farhana tadi, Syamhanin Syamsuddin, Rifah Marjan ya, kawan lama, Medihah ya, Zaila Muhammad Shah, Zafir Zafrul, Aisyah, Lina Mukmin, Nita Azmi, Syahira Razif, Izanizam Ismail, Awang Abdullah, FX Asad ya, Puan Salma Sail, ni nanti timbul balik Salma Sail ni, Didi Zari, Zil Malinor ya, like dan share 112 dah masuk kelas. Wow, lajunya 37 baru share ya. Akmal Aziz, Fazianzi Didang, Izudin ya, Lina Surya Muhammad ya, Muhammad Aris, Hamalah Daud, Asni, Fatimah Abdullah, Rifah Marjan dah sebut, Hitam Menawan. Tahu apa pakai hitam lagi ni? Abdul Rahman, Zaim Hadi Miskam, alhamdulillah dah share. Terima kasih. Wong Jowo, Waras. Cepat share guys. 121 viewers tapi 41 share baru. Patutnya dah double tu. Kasidah Abdullah, Intan Sumaya, Baba Hasan ya, Nurfika Abdullah. Like dan share guys. Like dan share pada 10 geng, 10 group minimum ya. Nurfika, Safia, Ziemi, Cik Arman, Zaim tadi, Puan Zainun dah sebut, Puan Salma Said dah sebut, dah share. Terima kasih. Hasanah Syahri, terima kasih. Tabung korban dah masuk balik. Jom ya, kita dapat bersama. Zaid Muhammad Rozi, terima kasih. Didi Zari, Wiri Jonggal ya, selamat pagi. Said Imran, selamat pagi. Taruna Suci, waalaikumsalam. Zanari Abdullah ya, Puan Zainun, Nazila Muhammad, Acula ya, Acu ya, anak bongsu ni. Syamsinar, Takeshi Kanishiro, lama tak nampak. Zalita M. Nur, Muhammad Zulkarnain Kamun, Syarifah Azizan, Cik Agama Musa, Syarifah Azizah dah share. Terima kasih. 83 baru. Siti Afsakula dah masuk. Perunding RTS Tandok, itu dia. Hajar Zainun dah masuk. Ji Fazil masuk. Izan Nizam, Fauzia Muhammad ya, Ina Zalina, Cik Zah, Norma Basar dah masuk. Cik Agama Musa dah sebut tadi. Maria Ismail, Anak Asya, Masyidah Musa, lama tak nampak ya. Ji Fazil dah share. Terima kasih. Ada Adria ya, Rinalin, Sabri dah sebut, dah share. Terima kasih. Cik Akmal pun dah share. Cik Akmal Musa, Jamilah dah share. Terima kasih. Okey, Fauzia Ismail, alhamdulillah dah share. Terima kasih. Maria Ismail, mana Emri dah share belum? Zainab Hassan dah share. Terima kasih Puan Zainab. Maria Ismail, Yan Abdul Rahman, aduh dia ramai ya. So 149 orang masuk kelas, 97 share. Oi, patut dah 200 ni. Jebon dah share dah. Jebon pun dah share. Sandra Ellen, terima kasih. Tabung korban dah share. Ya, Yan dia kata tak bersegak macam Mak Kilau. Tak abah tambah tu, dia tak sebut Mak Kilau pun. Nur Fadilah Ashikin, Amanda Ruk Sangup ya. Itu dia. Didi Zari, Abdul Rahman dah sebut tadi. Zahra dan Syarum. Ni lama tak nampak Zahra dan Syarum ni ya. Rashidah Syamsuddin, Nur Azimah, Abu Hassan, Linda Abbas dah share. Terima kasih. Sandra dah share. Hajah Tiah, terima kasih.
Hasanah Syahri dah sedekah subuh ya. Masih sempat lagi sedekah subuh ni yang belum ya. Maria Ismail dah share. Fatimah Abdul Wahab ya, cepat-cepat share. Ramlah Lajat ya, Masyita ya, dia dah share pada kawan-kawan dia. Masyita Musa, terima kasih. Maria Ismail pun dah share dengan kawan-kawannya. Siti Dizari ya, Sarah Ismail, Emma Idi, Muhammad Azlan, Abu Talib ya, Nurul Huda Jamaluddin. So Puan Zainun dah share ramai geng ya. Terima kasih Azizah Ismail, Siti Kusal ya, Sela Saila, Ezrina Adam. Waalaikumsalam. Zainab Hassan ingatkan kita untuk berselawat ya. Jamaliah Nurbani, Saidih Lamin, Azizawati. Cepat share guys. 135 orang dah share. Terima kasih. Salah Siam Muradi, Zainab Hassan. Sedekah subuh jangan lupa, kata Puan Zainab ya. Terima kasih. Siti Anissa Masnur, Hani Muhammad Shah ya, Maria Ismail, Cik Na, Saidil Hamid dah sebut, Masyito, Masyito dah kontak ramai kawan dia. Suryati, terima kasih atas doanya. Siapa lagi yang Tok Abang belum sebut? Mazna Idris dah share, terima kasih. Jangan kata bolehlah saya kat macam Mak Kilau. Dia bagi black heart ya, selalunya orang pakai purple lah, pakai red heart ya, ikon hati yang dia bagi hitam, sebab Tok Abang pakai baju hitam. Muhammad Sazali Jumaat dah share, terima kasih. Emma Idi dah share, terima kasih. Share cepat-cepat, 160 baru dalam kelas yang share. Mak Zainun Syahdan, Rosna Jusan, Amanda Ruksangup ya, from BKK Bangkok ya. Oh, salam morning orang Malaysia from BKK. BKK tu tak sangka Bangkok lah ya. Zurina Muhammad Isa dan share, terima kasih. Rahayu ya, Kitut Molin dah masuk, Cikgu Kitut Molin, terima kasih. Good morning to you. Siti Zubaida, okey, Syed Aidir Al-Atas. Siapa lagi? Khalijah Sairan. Siapa yang tak apa belum sebut ya. Jabon dah sebut. Jamaliah Nawawi. Wah, dah 209 share. So tak apa, kena sambung. Baik, kita bincang hari ni ke sesi ke-14. Sesi ke-14, dah 14 hari tak apa bincang tentang jom jadi orang yang berjaya. Bagaimana nak tips untuk jadi orang berjaya? Semalam tak apa berhenti kat tip nombor 43, sebab kita berhenti kat nombor ganjil. Allah itu witir ya. Belajar untuk tangguhkan mengecapi kejayaan. Delay your gratification. Jangan maju sikit, untung sikit, berjaya sikit, terus lupa diri ya. Sampai kalau berniaga termakan modal ya. So tangguhkan. Orang yang hebat, orang yang berjaya, orang yang memang berjaya jangka panjang, mereka akan tangguhkan untuk enjoy, untuk menikmati kejayaan mereka. Sabar ya. Sabar dalam kesusahan dan sabar dalam kesenangan. Masa senang pun dia sabar, tak kalang kabut, berbelanja, bershopping ya, tukar kereta, tukar macam-macam. Sampai kadang-kadang tak dapat modal pusingan ataupun macam lupa dirilah. Be careful guys. Ya, ujian susah orang mudah ingat Allah, ujian senang mudah jadi lara dan lupa diri. Baik, itu semalam. Hari ni kita sambung ke tip nombor 44. Hari ni hari Isnin 1 Ogos. Wow, diam 1 Ogos dah. Ya, dan malam ni Tok Abah akan ada sembang viral ya. Sembang viral dengan Datuk Rosyamno, dengan Nuha dan Naufal ya. Nuha dan Naufal ya, yang penyanyi lagu Casablanca yang sedang viral. Yang Tok Abah tengok malam tadi 13 juta orang dah menonton atau mendengar dia punya lagu Casablanca. Lagunya merdu. Tok Abah pun terpesona ya, terkesima. Wow, patutlah sampai 13 juta orang yang telah menontonnya, jadikan latar belakang TikTok dan sebagainya. So tanya Nuha dan Naufal ya, luar biasa. So malam nanti Tok Abah akan bersama mereka dengan Datuk Rosyamno di TV9 ya. TV9 ya. Sembang viral ke apa nama tajuknya malam nanti ya. So bagaimana kita nak kata untuk mengubahlah, jangan menjual maruah diri untuk dapat jadi popular ya. Itu tajuk kita malam ni lah, insyaAllah. Dan program kita pagi ni dibawakan oleh webinar pada 9 dan 8. Jom urus stres. Semua orang yang hebat stres, dan
kejayaan berlaku di luar zon selesa. So kita memang stres. Orang normal stres, orang yang kata dia tak stres sebenarnya mungkin orang gila. Orang gila tak stres. Jadi kalau anda kata aku tak stres pun, jangan. Manusia kena stres untuk maju ke depan. Kena ada tekanan, kena ada kata orang tu desakan, kena ada sedikit pressure. Permata pun ya berlian pun dicipta oleh Allah dengan pressure, tekanan pressure, akhirnya terbentuklah diamond atau berlian. Wow, ya, berlian pun dicipta dengan tekanan. So kita nak keluarkan berlian dalam diri kita, kita kan ada tekanan. Tapi kalau tekanan tidak diurus dengan sempurna, akan jadi anxiety, kemurungan, stres yang berpanjangan, dan juga akhirnya jadi kesihatan mental tergugah. Ada yang bunuh diri, ada yang terlibat dengan benda-benda yang merosakkan diri, yang maksiat dan sebagainya, untuk menghilangkan tekanan mental tu dengan cara yang Allah tak redha. Okey? So tapi Tok akan share 61 kaedah yang practical, magical, miracle untuk mengurus stres dengan cara yang sewajarnya. So tarikhnya 9 Ogos ya. Tempat masih ada, tapi dah ramai yang mendaftar. Syukur, terima kasih, tahniah ya. Bos send your staff minta izin pada bos ya. Cepat ya. Ada dia punya diskaun, kupon dan sebagainya yang Tok Abah sebut semalam ya. Tapi bukan hari ini, Tok Abah nak bawakan itu. Dan Tok Abah diberitakan cuma ada tinggal 45 seat untuk diskaun khas untuk mereka yang nak ikut program Mental Perkasa 2.0, kenali diri. Yang rate yang RM55, yang apa nama terhad pada 100 orang pertama tu dah tinggal sikit dah, tinggal 45. Dapat RM55, dapat e-book, dapat apa nama workbook, yang kalau kat luar nilainya 700-800 lah. Sebab Tok Abah memang nak share ilmu tentang bagaimana tengok orang, boleh kenal orang. Dengan sanya 1-2 soalan je, dapat profil yang agak lengkap tentang orang itu, dapat kita berinteraksi, bermusyawarah, berunding, dapat membantu dia dengan lebih berkesan. Itu yang Tok Abah belajar sejak 45 tahun yang lepas ya. 11 cara untuk mengenal orang dengan cara yang agak mendalam, dan Tok Abah akan kongsi 9 daripada 11 kaedah itu dalam program pada 20 hari bulan 8 ya. Rupanya program tu start pukul 9 pagi. Program biasanya pukul 10. Tapi hari tu hari Sabtu 20 Ogos, Tok Abah akan start pukul 9 pagi sampai 12:30 kot. Ya, tapi insya-Allah berbaloi, insya-Allah seronok, insya-Allah akan mengubah diri you. You kenal diri dengan mendalam. Ramai orang tak kenal diri sampai mati tau. Jadi macam mana nak berjaya? Tengok, kita punya topik hari ini ialah tips untuk sentiasa berjaya. Dan salah satu cara ialah untuk mengenal diri. Dan ramai orang tak kenal diri sampai meninggal dunia, sampai membawa semua aset, X factor dia punya, bakat-bakat ke dalam kubur, sampai yang Tok Abah selalu sebut kan, ramai orang jadikan tanah kubur tempat yang paling mahal dalam dunia. Dan Tok Abah pesan, jom kita mati dalam keadaan kosong. Bukan kosong amalan, bukan kosong pahala, bukan kosong bekalan penuh, pahala banyak, pahala mengalir ya, pencen kubur pun banyak. Tapi kita jangan bawa sebarang ilmu yang kita tak sampaikan. Jangan bawa ilmu yang kita belum sampaikan ke dunia ini kepada orang yang masih hidup. Jangan. Jom kita mati dalam keadaan kosong. Ada bakat kita kongsi, ada pengalaman kita kongsi, ada ilmu kita tinggalkan. Barulah dapat mengalir ya, apa nama kata, pencen kubur yang berterusan membantu kita di alam barzah, di alam akhirat. InsyaAllah ya. So let's guys die empty. We empty ourselves with all the resources and the talents that is God given, so that we serve the world, we become an asset to the world. Tapi dengan berbuat demikian, kita akan bawa banyak bekalan bekalan ibadat, bekalan pahala Jom kita cari pahala. Pahala boleh bela kita. Jangan sibuk cari piala, puji-pujian dan penghormatan, santunan manusia. Jangan sibuk cari piala, takut-takut piala bawa bala. Ni topik malam ni pun viral, isu viral pun dengan Datuk Rozamino pun tentang ramai orang kadang nak cari piala dengan cara yang tidak bersopan. Dia sekadar nak cari appreciation, nak cari follower, nak cari glamour dengan cara yang merosakkan maruah diri. So jangan sibuk cari piala ataupun puji-pujian, sering membawa bala.
Jom kita kumpul pahala. Pahala akan bela kita di dunia, di alam barzah, di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu pesan guru Tok Abah sebenarnya, Tok Abah pinjam. Okey. So, penama dan pagi tadi Tok Abah excited ya. Bangun-bangun pagi je, rasa long lie sikit Tok Abah dah kena. Ni 1/3 mug ya, cokolatif. Makanan, minuman berkhasiat, sehat, bertenaga, dia kenyang ya, rasa kenyang 6 hingga 8 jam dan melawaskan perut. Masya-Allah, mudah sangat nak buang dan membuang ya. So kita rasa lebih sehat, segar ya, insya-Allah. Ingat, cokolatif ya. Ada benda yang orang kaitkan dengan Tok Abah tapi bukan cokolatif, tapi minuman kopi biasa. Dia kata apalah tak guna, minum pun tak ada kesan sampai saya sakit perut. Dia minum benda lain dan dia kata saya beli daripada ejen, dan cokolatif tak ada ejen ya, direct daripada HQ. Cokolatif tidak ada ejen. So kalau awak beli daripada ejen, bukan dia ya. Okey. So tip 44 ialah kenali penghalang diri. Kenali kita punya penghalang diri yang menyebabkan kita susah nak berjaya. Satu hari Tok Abah nampak dua orang cucu Tok Abah duduk dalam tudung saji. Dia buat sampan. Dia buat boat. Tudung saji Tok Mak dia dua orang duduk. Aisyah dengan Derin duduk. Tok Abah tengok, can I join you guys? Dua orang cucu Tok Abah ni duduk, perempuan tapi panggil orang sekarang kan. Can Tok Abah join you guys? You girls. Cannot, Tok Abah, you are big like elephant. You cannot enter our boat. Our boat is small. Penghalang ya. Dia kata, dia punya paradigma kata, Tok Abahnya besar macam gajah. Ya. Handsome macam gajah. Tok Abah tengok ya. Tok Abah rupanya handsome macam gajah. Dia kacamata cucu. Sebabnya, Tok Abah, you are like elephant. You cannot enter the boat. Kata si Aisyah. Masa tu umur dia 5 tahun. Tok Abah kata, can. Tok Abah is small. Tok Abah like baby elephant. Yeah. Cannot, Tok Abah. So, Tok Abah dukung dua orang cucu tu, Aisyah dan Derin. Tok Abah masukkan diri, kecilkan diri, duduk dalam tudung saji Tok Mak. Nak jadikan cerita, muat engkau. Lepas tu ada anak Tok Abah ambil gambar. Tok Abah simpan gambar tu. Tok Abah nak pecahkan paradigma. Anak cucu-cucu kata, Tok Abah, kamu ni besar sangat macam gajah. Tak muat nak masuk dalam. Oh, I change the paradigm. Tok Abah kecilkan badan. Duduk dan pangku dia orang berdua. Dan kami 3 orang dalam bot yang kecil. Dalam tudung saji Tok Mak. Yang buat daripada plastik. So tak rosak. Apa yang Tok Abah buat tadi ialah, kita nak pecahkan dia punya paradigma songsang. Tak boleh. Tak boleh masuk bot. Tapi Tok Abah buktikan boleh. Jadi Tok Abah gunakan gambar itu sebagai satu ibrah, satu metafora. Pecahkan. Aku tak boleh ya. Dah tua-tua ni nak belajar apa lagi? Kata kebanyakan orang. Tapi Tok Abah ya, pada bulan Februari yang lepas, Telaga Biru offer. Tok Abah, kami nak Tok Abah belajar bahasa Arab secara serius 9 modul selama 6 bulan. Nak tak nak? Tok Abah kata, nak. Ya. Tok Abah pun baru nak daripada 70 nak pergi ke 17. Umur 70 nak pergi ke 17. Last 16 Julai Tok Abah masuk 17 tahun. So Tok Abah kata yes. So sebab sekarang dah masuk bulan ketiga belajar bahasa Arab. Best Arabic for Malaysia. Modul daripada Saudi Arabia. Tok Abah seronok ya, dibimbing oleh Dr. Taufik Ismail dan 15 orang sahabat termasuk 2 orang daripada Singapura. Classmate Tok Abah yang paling senior, Wan Aisyah, umur 11 tahun. Tok Abah 17. Dia umur 11 tahun. So, memang tak boleh lawan lah budak umur 11 tahun kan. Dia pula belajar taranum luar biasa. Dia belajar dengan mak dia. Jadi, selalu berhiwar, selalu berdialog. So, memang cepat menangkap. Tok Abah kat rumah seorang-seorang. Tapi boleh. Boleh ya. So, Tok Abah pecahkan paradigma. Katakan, aku dah umur 70-an. Takkan nak belajar bahasa pula tu. Tapi, I keep telling my kids dulu. When you learn new language, new vocab, setiap perkataan baru yang kita fahami, IQ akan meningkat. I'm trying to improve my IQ at the age of 71 dengan belajar bahasa baru. Tiap-tiap hari Tok Abah rujuk balik. Tengok tiap-tiap hari sebab orang tua kan. Dia kena tengok tiap-tiap hari. Sebab, dan Tok Abah, okey lah, can cope lah. Ya, bila Tok Abah ikra'i, kata Ustaz Dr. Taufik, Tok Abah bolehlah baca dan menjawab soalan dan
95% tepat, betul. Sesekali tersilap. Belum maklum lah, kadang tak berapa faham instruction. Dr. Taufik cakap Arab 99%. Sesekali je dia tersatul kecek Kelantan. Jadi sebab nampak semua blur je. Apa wadih, dia tanya kami diam. Tak faham lah tu. Wadih mean faham, kami diam. Dia mean tak faham tu, dia pun ni masuknya ke. Dia pun kecek Kelantan. Oh Allah, ya. Tengok. Dan memang beliau pun memang berfikir pun pakai syarat dalam bahasa Arab. Luar biasa. Ya. Terima kasih Dr. Taufik dan semua sahabat dalam kelas bahasa Arab Tok Abah. Ya. So, tip nombor 44, kenali penghalang diri kita. Dan Tok Abah dah pesan. Jangan masukkan penghalang dalam kepala dengan bentuk kata-kata paradigma ataupun sisi pandang yang negatif. Aku tak boleh, aku tak mampu, orang tua memang semua berpenyakit, orang tua memang sakit itu sakit ini. So of course lah, wear and tear tu memang ada. Tapi Tok Abah nak betulkan Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Maksud hadis qudsi, Allah seperti sangkaan hambanya. Be careful guys. So kalau kita memang orang semua sakit sana sakit sini, tapi tak perlunya kita sakit, ya. Tak perlu mesti sakit. Semua penyakit ada ubat. So cari ikhtiar, ya. Pasti ada solusi. Pasti ada jalan untuk orang yang berusaha. Pasti ada harapan untuk orang yang berdoa. Usaha, doa, tawakal. Usaha, doa, tawakal. You will find the solution to all your problems. One by one, step by step. Gitu, moving forward. So, kenali apa yang menghalang diri aku. Kadang bila Tok Abah mengkaunsel orang, ada seorang sahabat yang wajahnya handsome macam Tok Abah, dia nak jumpa Tok Abah untuk minta nasihat. Bila? Sometime this week. Siapa orang tu? Rahsia. Dia artis yang hebat lah, ya. So dia kata, nak jumpa Tok Abah, nak minum kopi, nak bincang-bincang, nak minta nasihat. Boleh. Ya, jom kita cari hari itu. Minggu ni Tok Abah ada free esok dan lusa. So we will meet up di salah sebuah di pejabat ataupun di kedai. Kami Tok Abah nak recommend Nasken Coffee. Nasken Coffee kat Bangi ni memang sedap. Ya, kat Ostia Bangi. Sedap, ya, memang lazat. Dan pergilah, ya, pergilah ke Nasken Kopi, ya. Tok Abah pergi. Tok Abah bagus sekali. Anak-anak Tok Abah dah 2, 3, 4 kali. Memang lazat, memang sedap, memang berbaloi, memang luar biasa. Ya, seronok, ya. Okey. Kenapa Tok Abah rasa panas? Aircon rasanya belum on. Patutlah belum di-on kan. Ya, patut Tok Abah rasa panas, ya. Dia hangat sebab dah minum cokolate. Tapi Tok Mak onkan switch. Dah on ya? Ya. Tapi Mak belum sampai dia punya. Rasa macam tak biru tu. I think tak on. Tak on. Biru apa? Ya ke? Okey. Dia kata, Tok Mak kata tak on. So orang perempuan cakap kena dengar. Okey. So nampak dah biru. Ya, okey, dah on. Tapi Tok Abah tak dapat lagi dia punya haba pula. Dah mula datang. Dia kena Tok Mak dalam itu. Ya, aircon pun takut kat Tok Mak. Segan kat Tok Mak. So dia Tok Mak tekan dia okey. Berfungsi dengan baik. So kenali apa yang menghalang. So bila Tok Abah mengkaunsel ribu kes, kadang Tok Abah tengok mungkin ada 1-2 je perkara yang menghalang dalam kepalanya atau amalannya ataupun sikapnya yang menyebabkan dia ni baru terasa dia punya aircon, ya. Dia terhalang daripada jadi orang yang berjaya just because. Satu, contoh. Tok Abah pesan pada anak-anak Tok Abah, jangan bertangguh-tangguh. Don't procrastinate. Ada yang bertangguh-tangguh. Kerana dia lewat. Janji pukul 8 suku sampai. Itu bukan ciri orang berjaya. Satu je sikapnya. Ya. Okey. Tok Abah pernah mengkaunsel seorang pekerja yang sangat luar biasa. Dia rajin, dia memang banyak inisiatif, dia berfikir di luar kotak, memang budak yang brilian lah, ya. Tapi dia satu je kesilapannya. Dia selalu datang lewat. 3-4 kali dalam seminggu datang. 3-4 kali dalam seminggu. Seminggu cuma 5 hari, oi. Kerja 5 hari, dia 3-4 kali lewat. Ya, start kerja pukul 8, dia 8 suku 85 minit. Dalam dia punya kedatangan banyak kad dia pakai merah. Dulu masih punch card. Merah. So macam mana, ya? Bagaimana pandangan orang lain dan bos terhadap dia?
Dia rajin, bagi kerja apa pun siap. Memang ada inisiatif, pemurah, suka belanja orang. Very good. Tapi satu kesilapannya yang diulang-ulang, lewat datang kerja. Akhirnya orang pandang dia agak serong. Jadi peluang untuk kenaikan pangkat, untuk jadi succession plan, untuk jadikan dia seorang pemimpin tergugat. So tak apa pun bagi nasihat dan bantu dia cari jalan. Bagaimana nak always on time. Sebab Tok Abah pesan dan pesan pada anak-anak Tok Abah dan pada semua orang yang sudi dengar, orang yang hebat always on time. Always on time. Kiasu dari segitu, kiasu dari segitu. Dan Tok Abah pesan dan ramai anda dah biasa dengar kan. Untuk orang yang cemerlang, being on time is late. Tok Abah pernah cakap banyak kali tu. Being on time is late. Ada pula on time late. Apa benda Faizal Kamsah ni? Contoh yang Tok Abah bagi ialah, awak nak start kerja pukul 8 sampai pukul 8. Lewatlah guys. Guys, awak nak start kerja pukul 8 sampai pukul 8. Mana orang sampai kerja pukul 8 terus buat kerja? 8 suku, 8.30 baru start kerja. So awak telah lewat. Yes, you punya punch card okey. You punya card nampak okey. Biru, hitam, whatever, tidak merah. Tapi awak lewat. Nak kerja pukul 8, kena sampai 7.45. Nak siapkan itu, nak onkan you punya komputer, laptop, whatever, semua nak settle semua. Kadang-kadang punch card pukul 8. Pergi pula minum. Apa punya bangsa. Apa punya manusia. Apa punya pekerja. Saya dah punch card dah, tak lewat. Tapi kat kedai, kat restoran, kat kafe, sampai 8.30. Dan dia kata, saya tak lewat. Tengok rekod saya sampai pukul 8. Tapi 8.45 baru start kerja sebab minum kat kafe. Dan Tok Abah appreciate MPPJ. Contoh ya, contoh. Kenapa sampai sebut nama agensi? Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Tok Abah dulu banyak beri kursus pada mereka 10, 15, 20 tahun yang lepas. Dan bila Tok Abah sampai ke MPPJ, Tok Abah tengok di kantin. Tok Abah boleh masuk kantin pukul berapa pun boleh. Tapi kantin tu ada tulis, dia punya kafe ada tulis, pekerja-pekerja tidak boleh ada di kantin selepas pukul 8 pagi. Tok Abah sampai pukul 8 sebab program start pukul 9. Tok Abah kat dalam kantin tu satu orang sahaja dengan Tok Abah punya pemandu. 2 orang saja. Dari pukul 8 sampai 8.30 kami minum, tak ada pegawai kaki tangan MPPJ pada masa itulah, sebab ada notis no nobody should be in the kan, sebab dah start kerja pukul 8, mana boleh ada orang di kantin, di cafeteria pukul 8 suku. Dahsyat ya. Tapi maaf ya, kat tempat lain tak payah sebut lah. Kat agensi lain yang Tok Abah masuk 8 suku penuh. 8 suku penuh, 8.30. Tok Abah start mengajar, program Tok Abah start pukul 9. 8 suku Tok Abah pergilah. Minta teh tarik kurang manis dengan kuih keria, kuih ketayap, kuih apa-apa yang Tok Abah suka lah, apam yang Tok Abah minat ringan aja pagi-pagi. Tapi ya Allah, di satu tempat ni yang Tok Abah sedih ini pun penghalang kepada kemajuan diri. Tok Abah masuk kat satu jabatan ni, satu jabatan lah Tok Abah pergi, Allah sebagai agensi. Tok Abah pergi, Tok Abah duduk kat belakang dengan kawan Tok Abah seorang pemandu. Kawan Tok Abah ni sejak kecil seorang pemandu. Seorang pegawai datang, Datuk tak boleh duduk situ Tok. Datuk kena duduk di baris depan tu Tok. Kenapa ya? Ini untuk kaki tangan biasa. Jadi untuk orang yang VIP kena depan, baris depan. Oh, kalau kat sini saya apa hukumnya? Ada undang-undang ke? Tak ada lah undang-undang, tapi kita punya budaya. Oh, Tok Abah punya sedih. Tok Abah nak menangis tau. Ni Tok Abah tengah duduk dengan kawan baik Tok Abah yang jadi seorang pemandu. Tok Abah disuruh pergi ke meja depan kononnya untuk VIP. Alamak, tempat duduk pun ada VIP, ada orang biasa, ada pekerja biasa. Kat kantin kau ada kelas-kelas. Tok Abah sedih sangat. Tok Abah sedih sangat. Lepas tu Tok Abah tegur lah dalam Tok Abah punya kursus tegur Tuhan tak pandang siapa kita. Tuhan tak pandang siapa kita. Tuhan pandang hati dan amalan kita. Pada sisi pandang Tuhan, jangan pula kita sebut pandang tu Tuhan pandang kita macam kita pandang manusia. Tuhan punya tak pakai mata biasa Allah kan. Jadi Tuhan tak pandang siapa kita. Kita kena lihat semua orang adalah sama tapi tak serupa. Dan Tok Abah pesan sejak
10 tahun yang lepas. Kita kena muliakan seorang pencuci. Sama hebat macam seorang Perdana Menteri atau seorang mufti ataupun seorang orang hebat lah. Jangan marah pula Perdana Menteri. Perdana Menteri kata, disamakan aku dengan pencuci. Tak. Kita muliakan pencuci macam kita muliakan seorang Perdana Menteri. Sebab Umar Al-Khattab masa buat parit bersama dalam perperangan Handak, dia baring ya, sama-sama dengan pekerja tepi parit tu. Mana awak punya khalifah? Mana awak punya bos, chief tu? Tak, aku nak kata kau punya bos yang memerintah negara kamu tu yang sedang baring tu, keletihan. Allah tak pandang siapa kamu. Allah pandang hati dan amalan kamu. So, ini salah satu benda yang menghalang kemajuan diri. Ya, kita pilih bulu, kita berkelas-kelas, berkasta-kasta, kita tak yakin kemampuan kita, kita ada sikap yang negatif. Rajin, hebat, cemerlang, tapi lewat. Rajin, datang awal, ya, suka belanja orang, kerja hebat, tetapi minta puji-pujian, tak ikhlas, tak ada integriti. Tak ada orang tengok, dia tak nak buat. Tak ada orang tengok, dia tak nak buat. Ada makhluk jenis tu. Satu hari Tuan Abah di satu majlis, lepas tu seorang ustaz membaca doa, membimbing kita berdoa. Tuan Abah bertanya, siapa makhluk yang baca doa tadi? Orang kata, makhluk dipanggil ustaz yang baca doa. Tuan Abah pun pandang, orang tu tegur, Tuan Abah terdengar, tengok Tuan Abah panggil dia makhluk. Ya Allah. Ya, Tuan Abah kata, tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita ni makhluk Allah? Ya. Tuan Abah tanya lagi, adakah kita ni semua makhluk Allah? Ya, kita makhluk Allah. Adakah kita makhluk Allah? Ya, kita makhluk Allah. Dia jawab. Habis kenapa you terkejut bila Tuan Abah kata, siapa makhluk yang baca doa tadi? Kenapa you kata, Tuan Abah kata dia makhluk? Kita kan semua makhluk Allah. Baru dia senyum balik. So Tuan Abah nak tukar paradigma. Bahawa ada perkataan tu yang nampak macam kasar, sebenarnya sangat mulia. Ada perkataan yang sangat mulia tapi nampak sebenarnya kasar dan kurang asam. So Tuan Abah sengaja nak tukar paradigma manusia. Ya, cukup perlahan lah didik kan. Makhluk tu perkataan yang bagus. Mana makhluk tadi tu? Dia kata makhluk. Tepat dalam kepalanya, makhluk perosak, makhluk perosak, makhluk perosak, makhluk jin. Pada dia ni kalau makhluk makhluk halus, makhluk perosak. Jadi dalam paradigmanya ialah makhluk halus, maksudnya jin, makhluk perosak. Jadi perkataan makhluk tu tak sesuai. Padahal kita ni semua makhluk Allah. Adakah kita makhluk Allah? Ya, dia jawab. Tu tak apa nak mengajar manusia, ya, change your paradigm. Ya, so kita ni semua guys, kita ni semua sama tapi tak serupa. Ya, Perdana Menteri kita muliakan, kita hormati. Seorang pencuci kita muliakan, kita hormati. Sama taraf. We are all equal in the eyes of Allah. Gitu. So ini mengenal pasti penghalang diri. Ya, dan kita atasi penghalang ni. Dan Tuan Abah bila mengkaunsel orang, ribu-ribu orang, bila mereka dapat atasi salah satu atau satu dua dia punya penghalang diri, mereka akan melakukan satu lonjakan sarjana, massive ataupun quantum leap in their life. Perubahan yang sangat besar berlaku just because dia betulkan satu dua perbuatan amalan sikap yang tak betul. Subhanallah, ya. Kadang-kadang satu dua perkara yang kita betulkan, perubahan yang luar biasa berlaku. Samalah yang Tok Abah sebut contoh yang biasa. Contoh ya, jangan bosan ya. Dia jarang sangat solat taubat tiap malam. Ya, sebelum tidur jarang lah. Dia tak nampak keperluan sebab dia masih muda. Ya, so Tok Abah kata orang yang hebat dia takkan tidur sebelum solat taubat. Dan dia bila dia mula solat taubat tiap malam sebelum tidur, istighfar 100 kali, maafkan semua orang, dia nampak keseluruhan hidupnya berubah. Dia lebih tenang, rumah tangga bahagia, ya. Lepas tu dia nampak bos pandang dia berbeza, kawan-kawan pandang dia berbeza, dan mudah naik pangkat dan sebagainya. Dalam exam dia jalan semua lulus dengan cemerlang, ya. Dia dapat satu lonjakan sarjana dalam kehidupan just because dia buat satu amalan baru, solat taubat setiap malam sebelum tidur. Satu je perubahan baru yang dibuat, tapi ada rentetan pembaikan diri yang luar biasa. Ini yang tip nombor 4. Kenali apakah penghalang diri kita dan kita atasi. Apakah perkara yang kita tak buat, kita buat.
Apa yang perkara kita patut tak buat, ya, kita tinggalkan. Contoh tadi lah, lewat, mengata orang, mudah sentap, ya, berfikiran sempit, dengan perkataan, siapa makhluk yang baca doa tu? Makhluk? Ya Allah, kasarnya bahasa. Padahal itu bahasa yang mulia sebenarnya. Makhluk kita ni makhluk Allah. Cuma Tok Abah tak sebutlah makhluk Allah. Siapa makhluk yang baca doa tadi? Tok Abah tanya. Dalam hati ialah makhluk Allah lah. Ustaz Anas, dia kata, ya, Ustaz Auf, Ustaz Auf, Rahman Auf, ya, Rahman Auf, ya. So Ustaz Auf yang baca doa tadi, bukan dia ustaz, bukannya makhluk, kata seorang peserta wanita. Nak menjaga hati ustaz lah. Tak, kita semua makhluk Allah. Ustaz Auf juga makhluk Allah. Yang Tok Abah masukkan tadi ialah ustaz, mana dia makhluk Allah yang baca doa tadi? Boleh terima tak kalau tahu cakap mana dia makhluk Allah yang membaca doa tadi, yang bimbing kita berdoa? Boleh terima tak? Boleh. Tok Abah silencekan perkataan Allah. Kita ni semua makhluk Allah. Barulah mereka dapat terima. Ni nak membetulkan paradigma dalam minda. Ya, wadih? Ustaz Taufik akan bertanya, Dr. Taufik, wadih? Artinya faham? Wadih. Tok Abah maujud? Ya, sebab kadang-kadang muka kita tak keluar kat video. Tok Abah maujud? Maujud Ustaz. Iqra'i. Apa nama? Yang wahid, ya. Soalan yang pertama. Iqra'i Tok Abah. Iqra'i dan hibar, ya, dan berbicaralah. Dan bersoal jawab. Okey, nombor 44. Rupanya dalam tip nombor 45 Tok Abah dah tersebut. Tip nombor 45 untuk pagi ni ialah untuk kita menjadi orang berjaya, Tok Abah pinjam nasihat Hasan Al-Basri, ya, iaitu solat taubat, solat hajat, istikharah, jangan lupa duha, tahajud, ya, dan sebagainya. Tapi yang disebut oleh Hasan Basri, untuk semua masalah yang kita hadapi, untuk memajukan diri, untuk melakukan anjakan paradigma, untuk dapat lonjakan sarjana dalam kehidupan kita, untuk selesaikan semua masalah, jangan lupa bertaubat. Nasihat Hasan Basri kepada semua anak muridnya. Bertaubat dengan solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali, maafkan semua orang. Masa sedekah subuh pun berdoa, ya. Tu tahniah yang mereka ramai yang semalam respon Tok Abah baca, ya. Saya sejak Tok Abah pesan, saya tak pernah tinggal sedekah subuh. Saya nampak je muka Tok Abah, saya ingat sedekah subuh. Nampak je muka Tok Abah, ingat sedekah subuh. Tok Abah kata alhamdulillah. Ya, sekurang-kurangnya wajah Tok Abah ni jadi penggera kepada sedekah subuh. Jadi kata ulama, kalau kita nampak seseorang dan ingat nak berbuat baik, tak pegang dia baik-baik, ya, mudah-mudahan kita akan terus berbuat baik. Nampak je kawan, ingat duha. Ada kawan Tok Abah dia. Ada kawan Tok Abah tu, Tok Abah nampak dia, Tok Abah mesti ingat untuk masuk bilik air kaki kiri. Sebab sahabat Tok Abah ni, dia memang jaga sunnah. Dia tolak macam mana pun dia akan masuk bilik air kaki kiri. Keluar bilik air kaki kanan. Dia jaga sangat sunnah-sunnah asas, sunnah-sunnah harian. Sangat dijaga. Tok Abah nampak je dia teringat masuk bilik air kaki kiri. Dan kawan ni Tok Abah jaga, ya. Tok Abah sayang, ya, sebab dia mengingatkan kita untuk kebaikan. So, nampak kawan yang mengingatkan kita untuk buat baik, jaga kawan ini sampai mati. Sebab kawan seperti ini tak ramai dalam dunia. Ya? Okey, ya? So, untuk dapat kawan yang baik-baik, mudah. Untuk dapat kawan yang baik, yang ingatkan kita kepada Tuhan, mudah. Mudah? Yes. Awak jadi orang baik. Awak jadi orang baik. Awak jadi orang baik. Tuhan akan datangkan orang-orang baik jadi kawan awak. Awak berubah. Kita berubah. Jadi orang baik. Allah akan datangkan orang-orang baik kepada kita. Be a good friend. You will get many good friends. You become a good friend. Okay? Okay, alright. So, tip nombor 45. Jom kita betulkan diri kita untuk maju ke depan, untuk jadi orang berjaya. Solat taubat. Solat 5 waktu tak payah cakap lah, itu fardu. Ya, itu tak payah cakap lah kan. Solat taubat aja. Solat 5 waktu tak cakap pun. Ya Allah. Kita kena diet. Tak cakap tentang makan pun.
Memang tak payah cakap tentang makan lah. Sebab makan tu memang orang makan. Sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam. Paling kurang lah. Kalau tak minum petang pun. Itu dah memang wajib lah untuk, bukanlah wajib. Itu memang dah normal untuk semua orang. Tak payah cakap. Tapi yang penting ialah kita berdiet. Makan dengan cara yang seimbang dan yang sihat. Gitu. Ya, samalah. Ya. So, tak payah cakap tentang makan. Perlu ke cakap, kita kena bersihkan, jaga kesihatan badan kita dengan jaga kebersihan. Ya. Perlu cakap, mandi pagi dan petang. Perlu ke cakap? Tak payahlah. Untuk orang Malaysia tak payah. Tapi untuk orang di luar negara yang ada musim sejuk, kadang 2-3 hari mereka tak mandi. Winter, memang dia dry cleaning aja, memang sejuk. Ya, memang sejuk. Terutama kalau rumah pula heater tak berapa kuat, maka memang sangat sejuk. Bukanlah biasa, pernah belajar di Amerika di tempat yang sangat-sangat sejuk, di Madison, Wisconsin. Ya Allah, masa musim sejuk, dengan tiupan angin yang kuat boleh turun kepada negatif 70 darjah Fahrenheit. So minus 70 degrees, sangat-sangat sejuk. Tu kalau buang air kecil kat luar pun keluar sebatang-sebatang lah. Buang air kecil kat luar, ya. Itu tamsil. Mana ada orang kencing kat luar musim sejuk, ya. Tak adanya. Tapi keluar sebatang-sebatang sebab sejuk sangat. Itu lawak bodoh sebenarnya. Okey. So solat taubat, solat hajat, istikharah, duha, tahajud, jangan lupa witir tiap-tiap malam. Itu basic. Basic, ya, untuk kita kata tu, majukan diri. Ni tips untuk jadi orang yang berjaya. Solat taubat jangan tinggal. Dan maaf, ya, maaf. Survey Tok Abah dari grup ke grup, kursus ke kursus, webinar ke webinar, Tok Abah tanya, adalah tak sampai 5% orang Malaysia yang solat taubat tiap-tiap malam. My current finding, masih dalam kebanyakan kumpulan yang Tok Abah jumpa. Kalau masuk kumpulan-kumpulan ustaz ke pelajar-pelajar tahfiz mungkin berbeza lah kan. Ini kumpulan umum. Kumpulan yang umum lebih kurang 5%, kurang dari 5% yang solat taubat setiap malam sebelum tidur. So masih banyak ruang dan peluang untuk baiki diri, insya-Allah. Alright? Okay. So ingat, program kita pagi ni dibawakan oleh webinar pada 9 Ogos. Webinar pada 9 Ogos ialah jom urus stres di tempat kerja. So dah ramai yang mendaftar. So jom, ya, bos-bos hantar your staff, tinggal lebih kurang 1 minggu, ya, 8 hari lagi kita akan buat program tu. So memang sangat berbaloi sebab semua orang stres, semua orang yang normal stres. Jom kita urus stres di tempat kerja. Walaupun nama kursus jom urus stres di tempat kerja, tapi untuk di rumah, untuk mak bapak, untuk pelajar, untuk cikgu, untuk kaunselor, untuk atuk nenek, untuk pekerja, untuk pesara, sangat-sangat relevan. So, jom kita datang ke program webinar jom urus stres di tempat kerja. Tok Abah akan kendalikan pada 9 Ogos, ya, 10 pagi sampai 1 tengah hari, insya-Allah. Ya, jom, ya, dan Tok Abah akan kongsi 61 tips bagaimana nak mengurus stres dengan cara yang magical dan miracle. Sangat luar biasa dan sangat praktikal, sangat berkesan. Tok Abah sendiri dah amalkan berpuluh-puluh tahun. Tok Abah dulu pada masa muda sangat-sangat stres. Ya, so sekarang bila jumpa Dr. Hassan homeopati yang ngecek Tok Abah, dia masih senyum, dia kata, masih sekitar 50% stres Tok Abah. Stres seorang baby, ya, yang basah diaper, yang lapar, yang mengantuk, yang demam sikit. Itulah level stres Tok Abah. Okeylah tu, stres seorang baby, sebab dalam diri orang dewasa ada sifat baby. Gitu. Dan baby orang tak kacau. Maaf, ya, even a cobra, ular tedung pun takkan kacau, takkan patuk, takkan gigit seorang baby, insya-Allah. Itu satu hukum alam. Sebab ular nampak aura seorang baby yang sangat bersih, sangat suci, tak menggugat, tak perlu dikacau, tak perlu dipatuk, tak perlu. Hebatnya Allah. So why not kita bersihkan diri kita ke taraf baby sampai orang tak kacau, ular tedung tak nak patuk, ya, tak nakkan kacau, insek tak akan kacau dengan izin Allah. Jom keep on, ya. Itu program pada 9 Ogos. Dan pada 20 Ogos Tok Abah buat program Mental Perkasa 2.0. Topiknya kenali diri. Topik yang sangat penting, sangat mustahak, sangat
berharga, sangat mahal ya. Untuk belajar, Tok Abah belajar 45 tahun. Tok Abah belajar mengkaji 45 tahun. Tok Abah nak kongsi. Ya, ada workbook, ada e-book ya, dan untuk dapat diskaun yang termurah dengan e-book workbook sama, cuma RM55, tinggal 45 seat. 45 kekosongan kata anak Tok Abah Muhammad Syakir yang mengendalikan, yang menguruskan program tu. Tok Abah yang akan kendalikan pada 20 Ogos insya-Allah, Saturday 9 pagi sampai 12 tengah hari. Seronok, berbaloi, sangat mustahak, sangat penting. Mengenal diri, mengenal kawan, mengenal pasangan, mengenal keluarga, mengenal pelanggan ya, untuk berniaga, untuk jadi cikgu, untuk jadi pegawai, untuk jadi pemimpin, untuk jadi pengikut, sangat penting. Untuk jadi suami isteri, untuk jadi atuk nenek, sangat kritikal. Jom kenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. So untuk mengenal Tuhan, untuk jadi insan yang lebih bernilai, jom kita kenal diri. Dan Tok Abah akan bimbing kita semua untuk mengenal diri pada 20 Ogos ya. Cepat-cepat mendaftar. Ada link kat atas tu, ada link. Ya, come. Alright. So dua je Tok Abah nak sebut dua poin yang berkaitan. Poin 46, 47. Tok Abah kena berhenti kat nombor ganjil. Tok Abah berhenti kat nombor 47. Tip nombor 46 ialah belajar stretch diri kita. Regangkan diri kita. Ramai orang tak nak regangkan diri. Kalau ada benda tinggi, ya, Tok Abah ni walaupun tinggi lampah dekat 6 kaki. Kalau ada beg kat atas almari tu, kadang Tok Abah kena jingkitkan kaki. Tok Abah kena jingkitkan, stretch myself. Selain daripada naik panjat kerusi lah ya. Stretch myself untuk tarik beg daripada atas almari tu. Kita regangkan diri kita, stretch ourselves sampai. Dan ramai orang tak nak regangkan diri untuk maju ke depan. Jom kita regangkan. Aku tak boleh, dah tua-tua ni tak mampu nak belajar benda baru. Jangan. Aku takkan nak mula belajar membetulkan tajwid pada umur 70. Membaca Quran dengan bertajwid hukumnya wajib selagi ada peluang untuk belajar betulkan. Tapi kalau tak mampu nak betulkan, memang tak boleh. Apa nak buat, Allah redha lah. Mudah-mudahan ya, belajar ilmu tajwid hukumnya wajib. So kita betulkan bacaan Quran ya. Mudah-mudahan ya, sebaik mungkin Allah redha ya. So jangan kita menghalang diri kita. Stretch yourself. Mampu ya. Terus tak apa tengok, ya Allah, orang umur 70 Cina, orang umur 70 masuk maraton, orang umur 70 masuk macam last week tak apa nampak seorang wanita umur 70 tahun masuk pentathlon. Pentathlon ke decathlon. 10 event pentathlon, 5 event. Kena berenang, naik basikal dengan itu ya. Dia kata, saya kalau dapat siapkan komplit dalam masa 7 jam, hebat. Orang muda kata, saya nak target komplit semua dalam masa 5 jam. Yang umur 70 tahun ni, perempuan ni kata, saya kalau mampu dapat tamatkan masa 7 jam, saya sangat bersyukur. Umur 70 tahun, kena berenang, naik basikal, kena berlari. Tak tengok aja, ya Allah, hebat, hebat, hebat. Tak tabik lah pada wanita yang umur 70 tahun masuk pentathlon ya. 5 event. Pentathlon ni 5 event. Tu tak tengok kat TV ya, minggu lepas. Dahsyat ya. Macam Iron Man, macam Strong Man lah of Malaysia ya. Iron Man, Strong Man ya. Dia macam-macam, dia ambil event, berenang, naik basikal, berlari ya, dan sebagainya ya. So belajar stretch yourself. Jom kita regangkan diri kita ya, sebab kadang-kadang bila kita regangkan diri kita, kita pun terperanjat. Aku boleh rupanya. Aku mampu ya. Tu Tok Abah dulu bukanlah gimnas, tapi belajar gimnastik lah. Ya, Tok Abah suka kata Tok Abah gimnas macam Farah N. Tak ada lah. Ya, tapi Tok Abah memang minat gimnastik. Masa umur 13 tahun masuk gimnastik sampai umur 19 tahun. 6 tahun Tok Abah terjebak dalam gimnastik ya, sampai boleh berjalan I can walk on my hand lah ya. Hand walking sejauh 50 meter boleh. Tok Abah pun boleh buat masa tu. Wah, dengan somersault, dengan front biasalah tu. Tok Abah minat sangat. So tapi bila kita buat stretching, Tok Abah sampai sekarang pun Tok Abah stretching. Stretch ke belakang, stretch yang doktor kata awak umur 60 70 tahun tak boleh buat bending, tak boleh, tapi Tok Abah dah biasa buat sejak kecil. So Tok Abah masih buat, boleh stretching. I can touch my toes. I can still touch my toes, insya-Allah. Ya, by bending lah.
So, stretch yourself, nombor 46. Dan Tok Abang nak tutup hari ni dengan nombor ganjil 47. Tapi, walaupun kita disuruh stretch yourself, elak overstretch. Jangan overstretch. Jangan sampai overstretch, sampai stres, sampai sakit, sampai tenggelam punca, sampai membawa bencana. Jangan terlampau stretch, jadi kita melampaui batas. Artinya, jangan melampaui kita punya limit ataupun had. Biologi, psikologi, sosiologi ada had, ada stamina, ada dia punya sempadan. Jangan melampaui sempadan. Physical, mental, psychological, social, jangan melampaui batas. Nanti kita akan sengsara. So, tip 46, stretch yourself. Tip 47, jangan overstretch, melampaui batas. Pesan Allahyarham Ustaz Arundin pada kami, jangan melampaui batas, nanti kamu sakit. Dan beliau, Allahyarham, memberitahu kami anak murid, saya sendiri pun kadang tersilap, terlampau overstretch diri saya, terlampau melampaui batas. Ya, orang datang pukul 2 saya rawat, pukul 3 pagi saya rawat, pukul 4 pagi saya rawat, sampai saya sendiri pun sakit. So lepas tu ada undang-undang buat anda, so akan rawatan berhenti pukul 11 malam. Adalah masa untuk keluarga. Start pagi, paling awal pun pukul 7 pagi selepas sarapan. Walaupun awak datang dari mana pun, ya tolong disiplin lah. Orang datang dari Kelantan nak pergi jumpa yang minta rawatan, ya, pukul 4 pagi dah ada kat pusat rawatan. Jadi kalau ikutkan dulu-dulu, beliau akan rawat. Ini overstretch. Akhirnya kita yang sengsara. Sebab manusia ada, dia punya limit, ada had. Itu nasihat guru kami kepada kami. Kita kena ada had. Walaupun kita kena regangkan diri kita, jangan regangkan over the limit. Nanti putus, getah rubber bandnya kita stretch, bagus, boleh. Tapi jangan over sangat sampai putus. Faham ke faham? Faham. So, itu dia, ya. So, tak apa berhenti kat umur 47. Perut pun dah lapau. So, good morning, good working day. Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat buat kerja amal, selamat bercuti. Kalau yang bercuti, selamat dalam perjalanan. Ada ke orang cuti harian? Ada. Ya, selamat dalam perjalanan, selamat menjalankan tugas, selamat beramal, selamat hari lahir, selamat anniversary. Selamat dalam apa yang anda lakukan. Mudah-mudahan hari ini membawa kebaikan pada kita semua. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.